Okey. Ya. Okey. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh? Boleh ya? Oh. Boleh. Tak boleh nak tukar background ya. Okey, tak apa. Saya tukar angle. Bagi angle yang lebih apa tu? Elok sikit ya. Kenapa? Sebab kamu buat rakaman. Saya nak pastikan apa angle tu sesuai ya. Taklah apa tu. Dengan padu yang tergantung semuanya. Apa, sir? Okey, saya ingat yang ni paling elok lah. Ya. Okey, tak apalah ya. Okey. Okey, silakan. Okey, sir. Pertama sekali minta maaf sangat-sangat sebab tadi ada masalah kesilapan teknikal sikit. Jadi, saya mulakan webinar hari ini. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berusaha Encik Tioh Aihua, Exco Persatuan Kerja Sosial Malaysia MASW, Ahli Spesial Projek Tim RUU Profesi Kerja Sosial dan Pensyarah Pusat Pengajian Psikologi Binaan Dasar dan Kerja Sosial SAPSP Universiti Utara Malaysia. Seterusnya, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Jadi pada hari yang mulia ini, kita akan memulakan webinar dan berdiskusi tentang hak kanak-kanak bagi memenuhi tugasan yang diberikan dalam subjek SSWU 3113, Kerja Sosial dengan Kanak-kanak dan Remaja. Baiklah hadirin sekalian, sebelum saya memulakan webinar hari ini, saya akan membuka ruang dulu kepada ahli kumpulan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Jadi saya mulakan dengan diri saya dulu. Nama saya Safiyah Najiha Abdul Halim, nombor matrik 270038. Nama saya Marsha Tan, nombor matrik 269984. Nama saya Nurul Izzah binti Ahmad Fazil, bernombor matrik 270513. Nama saya Nurul Najah binti Ahmad Khalil, nombor matrik 272130. Dan nama saya Muhammad bin Muhammad Nasaruddin, nombor matrik saya 270828. Okey, baik. Jadi boleh tak saya nak minta panel kita pula, Encik Tioh Aihua untuk perkenalkan diri dan sedikit latar belakang pengajian. Dipersilakan. Okey, selamat sejahtera dan selamat malam saudara dan saudari sekalian. Nama saya Tioh Aihua. Saya pensyarah di SAPSP, Pusat Pengajian Psikologi Penggunaan Dasar dan Kerja Sosial. Saya dah mengajar di UM sejak 1999. Ya, memang antara pensyarah kerja sosial yang awal lah ya bagi di UM ni. Saya berasal dari Pulau Pinang. Berkelulusan ya dalam sarjana ya pengajian kerja sosial dari UK ya, Institute of Kent dari UK. Saya telah pernah mengembangkan jawatan sebagai Presiden Persatuan Pekerja Sosial Malaysia selama 8 tahun ya, 4 penggal dari 2009 sampai 2017. Jadi saya juga banyak terlibat ya sebagai penceramah dan juga
facilitator bagi JKM dan juga Institut Sosial Malaysia dalam kursus-kursus latihan kerja sosial sejak 2009 lah ya. So itu bidang saya, apa yang saya mengajar dalam UM di UM ni ialah etika dan dalam konteks kebantuan ya. Pengurusan kesukarelawanan ya, dan juga kalau di peringkat master saya mengajar etika jugalah, etika dan what we call social ethics, values and spirituality ya, dan juga kerja sosial dengan kumpulan marginal ya. So, ini sedikit lah ya tentang diri saya. Baik Encik Teo. Boleh tahu Encik Teo sihat ke hari ini? Sihat, sibuk tapi okey. Dah makan ke? Dah. Baru makan. Okey, so okeylah ya. Itu yang apa tu? Bersiap sedia ya untuk menerima ya pertanyaan daripada saudara dan saudari semua. Lebih senang macam tu. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya meneruskan webinar kita hari ini dengan soalan pertama. Jadi soalan pertama saya berbunyi macam ni. Jadi apa sebenarnya definisi hak kanak-kanak ni dan kenapa hak kanak-kanak ini diwujudkan? Okey. Bukan definisi hak kanak-kanak, bukan definisi kanak-kanak ya. Okey. Okey, baik. Sebenarnya untuk hak kanak-kanak ya, kalau kita lihat dari segi secara perkembangan ya, kanak-kanak kalau dululah ya, kanak-kanak pernah ya ramai ya kanak-kanak yang tidak ada peluang untuk pembelajaran ya, kanak-kanak yang ditinggalkan. Lepas tu ada kanak-kanak ya yang dikerah ya menjadi tenaga kerja buruh ya. So maksudnya pada dululah ya, pada zaman dulu ya, anak-anak kanak-kanak ni dia merupakan sumber tenaga ya, tenaga kepada keluarga ya, khususnya ya. Jadi dari segi pendidikan mereka tak jaga sangat ya, kesihatan tak jaga sangat. Yang penting dia boleh menyumbang ya tenaga untuk meningkatkan ya pencarian pada keluarga. So kalau dulu ya, kalau lihat dari segi abad 17, 18 sampai 19 ya, ramai kanak-kanak yang yang terbiar tu dia kerja. Walaupun dia usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia dah dimasukkan dalam institusi dan mereka dijadikan buruh. So lepas tu ya, apa yang berlaku ya, saya rasalah, saya lihat dari segi perkembangannya ialah dalam peperangan ya, ada kanak-kanak pun dikerah menjadi askar. Okey, so kita ada isu kanak-kanak yang terbiar, kanak-kanak yang menjadi buruh ya, kanak-kanak yang dalam peperangan itu mereka tidak diberi perlindungan, malah diambil ya untuk menjadi askar. So kecil-kecil lagi dah dilatih ya. So antara perkara-perkara inilah yang telah menyebabkan perhatian ya, menarik perhatian bangsa-bangsa bersatu untuk mencari ya mencari satu penyelesaian ataupun salah satu cara ya macam mana kita nak menggalakkan ya semua negara untuk memberi perlindungan, untuk memberi perhatian kepada kanak-kanak dan memberi perlindungan kepada kanak-kanak ya. So sebab itulah pada 1990 maka ya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ya telah meluluskan ya apa yang dipanggil sebagai UN Convention on the Rights of the Child ya, CRC ya, UN CRC ini untuk ya, yang pentingnya ialah dia mengenali ya kanak-kanak ini lain daripada orang dewasa. Sebab kanak-kanak ini dia juga ya, dia masih belum berkembang sepenuhnya. Okey, kalau berbanding dengan orang dewasa, dia belum berkembang sepenuhnya. Maka mereka perlulah ya diberi hak ya untuk berkembang ya, secara fizikal, secara mental, secara sosial ya, untuk supaya mereka boleh mencapai potensi ya. So itulah yang negara-negara pada masa mula 70-an ya, bila kita lihat kepada hak asasi manusia ini, mereka lihat kepada kanak-kanak ya. Kanak-kanak ini dia perlu boleh katakan satu lagi
ekstra yang kita kata ya, perlindungan tambahan kalau berbanding dengan orang dewasa. Ya, so dari segi itulah yang dari segi sejarah perkembangan itu memang nak melindungi ya. So dari segi bila kita tengok kedua CRC memang dia melihat kepada 4 bentuk. Ada 4 hak ya untuk kanak-kanak ya. Kanak-kanak hak untuk hidup ya, survival ya. So sebab itu hak untuk survival ya. So kalau sebab itu kita nak tackle isu kes-kes contohnya pembuangan bayi, kanak-kanak yang terbiar ya, kanak-kanak yang terabai ya. Ini untuk kehidupan dia, survival dia. Okey, yang kedua ialah hak untuk berkembang ya, development ya. So kanak-kanak perlu diberi hak untuk dia boleh dapat belajar ya, boleh masuk sekolah, boleh belajar, boleh dapat kemahiran. Yang ketiganya hak untuk diberi perlindungan ya. So sebab kanak-kanak dia tak mampu ya untuk berdikari lagi, maka adalah tanggungjawab ya setiap negara untuk menjaga ya, memberi perlindungan kepada kanak-kanak ya. Dan akhir sekali yang keempat ialah hak penyertaan. So kanak-kanak kena digalakkan ya menyertai aktiviti-aktiviti yang sihat lah, dan juga dalam masyarakat ya. Itu yang 4 hak ya yang utama ya yang telah tercatat ya ataupun ditulis dalam PRC. Okay, sir. Untuk soalan yang kedua saya nak tanya dekat adakah hak penjagaan kanak-kanak ni dia masih relevan digunakan sekiranya berlaku sebarang bentuk penganiayaan, penindasan, pembulian sesama kekanak? Okey, boleh tak Saudara Muhammad untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang dikaitkan dengan hak itu masih boleh adakah ini bermaksud hak ibu bapa itu boleh diambil? Okay, dekat sini dia ada lebih kurang macam 2 soalan, which is kalau kita tengok dari segi penganiayaan atau penindasan, ia adakah relevan untuk hak kanak-kanak tu dari segi ibu bapa? Dan dari segi pembulian, kalau kita tengok zaman before this pernah berlaku pembulian sesama kanak-kanak iaitu dekat sekolah. So adakah dia masih relevan hak penjagaan kanak-kanak ni dari segi ibu bapa dan juga pembulian di sekolah? Okey. So kita kena perlindungan ini ya, hak perlindungan kanak-kanak. Maksudnya kanak-kanak perlu diberi perlindungan. Okey. Apabila mereka menghadapi situasi di mana yang seperti yang Saudara Muhammad kata sebut tadi lah, berlakunya pengabaian, berlakunya penganiayaan ya. So kanak-kanak perlu diberi perlindungan. Okey. Jadi soalnya ialah perlindungan oleh siapa? Okey. So kalau ikut yang biasanya ialah kalau perlindungan memanglah ibu bapa yang jaga kan. Ibu bapa yang menjadi orang yang paling dekat dengan kanak-kanak ya, dari segi pertalian, dari segi hubungan itu ya. Tetapi apabila berlakunya penganiayaan, penderaan dan sebagainya ini, maka ya kanak-kanak masih perlu hak untuk diberi perlindungan. Okey. Cuma dalam keadaan itu pihak berkuasa ya dalam konteks ini pihak JKM lah di Malaysia ya, mengikut Akta Kanak-kanak, JKM telah diberi kuasa ya untuk campur tangan. Okey, untuk mencelah ya, untuk tengok macam mana ya untuk memberikan perlindungan kepada kanak-kanak ya. Tapi kita kena lihat ya, hak untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak ialah dia nak pastikan kanak-kanak itu selamat. Okey. Dia tidak berkata dia menidakkan hak penjagaan oleh ibu bapa. Dia tak kata macam itu. Okey. Yang dia sebut ialah kanak-kanak kalau dia mengalami situasi yang terancam, okey, dari segi keselamatannya ya khususnya, maka adalah tanggungjawab kerajaan ya untuk memberikan perlindungan. Ya. So dalam proses memberi perlindungan itulah barulah ya kerajaan melalui pegawai JKM ya, pegawai kanak-kanak lah, perlindungan konteks kanak-kanak ini untuk menentukan pihak mana yang paling sesuai untuk menjaga kanak-kanak itu. Okey, mungkin ibu bapa boleh menjaga lagi dengan syarat ya, dengan nasihat, kena menghadiri
kaunseling, kena menjalani menghadiri kursus-kursus yang ke ibu bapa contohnya, ya. Dan diawas dikawal sedia. Kalau ibu bapa tak sesuai, ya memang dia sebab ibu bapa mungkin ya dia mereka juga ditahan, okey, masuk dalam penjara kerana disampaikan kesalahan dan sebagainya, maka kanak-kanak itu masih ada hak untuk perlindungan. Jadi daripada penjagaan ibu bapa itu kerajaan kena fikirkan siapa yang lebih layak, ya, siapa yang lebih sesuai untuk menjaga kanak-kanak. Sementara ibu bapa itu menjalani pemulihan, ya, ataupun hukuman, okey, tersebut. Jadi dia kalau bagi saya lah, ya, hak penjagaan, hak perlindungan itu ada. Okey. Yang berbeza itu ialah siapa. Okey, siapa diberi hak untuk memberi perlindungan kepada kanak-kanak, penjagaan kepada kanak. Okey. Okey. Seperti kita tahu yang hak kanak-kanak ini ditubuhkan untuk menjaga kesejahteraan kanak-kanak lah. Ya. Tapi apakah pandangan Sir mengenai keberkesanan pendedahan tentang hak kanak-kanak itu kepada masyarakat umum sekarang dalam situasi pandemik ini? Okey. Ya, ini berkait dengan kesedaran masyarakat lah kan tentang hak kanak-kanak, ya. Okey. So kita boleh lihat ya, CRC telah dimulakan ya ataupun diluluskan di peringkat bangsa-bangsa bersatu pada 1990, ya. Dan kerajaan kita telah menandatangani lah, ya, bersetuju ya tentang untuk mengambil kira CRC, ya. Sebab itu kan kalau kita lihat kepada akta kanak-kanak memang akta kanak-kanak ini ditulis ya, pada tahun 2001 ya, diluluskan ya di Parlimen 2001 ya, untuk mengambil kira apa yang telah disarankan dalam CRC. Okey, kalau kita lihat akta kanak-kanak. Okey, tapi masyarakat, bukan semua orang ya dalam masyarakat membaca akta ini. Okey, bukan semua orang ya yang membaca CRC ini. Okey. So dari segi satu, saya lihat dari berapa sudut lah ya. Satu dari sudut ibu bapa ya, ibu bapa. So ibu bapa dia tahu dia kena jaga. Okey. Kebiasaannya ibu bapa tahu dia kena jaga. Tapi sampai tahap mana? Okey, so kita lihat ya, ada kalanya kanak-kanak dia melakukan aktiviti membahayakan, ibu bapa pun tak kisah. So kalau itu ikut akta ni, maksudnya kanak-kanak itu tidak diberi perlindungan lah. Ya, sebab kita tak menjaga keselamatan dia, ya. Ataupun kita menyuruh anak kita untuk kerja, ya, kita tak bagi anak kita pergi sekolah. Okey, so ada ibu bapa yang dia kata pendidikan itu tak penting, maka anak tak payah pergi sekolah pun tak apa. Okey, so itu sebab dia tak tahu anak dia ada hak untuk berkembang, untuk belajar. Okey, dia cuma lihat dari anak, asalkan ada tempat tinggal, ada makan, ya, dia boleh cari kerja, cukuplah. Tapi dia tak lihat kepada hak-hak yang lain, ya, yang macam mana anak itu kita boleh mencungkil, ya, meningkatkan bakat kanak-kanak. Ini dari segi dimensi ibu bapa lah. Okey, kalau kita lihat dari segi masyarakat, ya, masyarakat dia pun tahu bahawa kanak-kanak itu sepatutnya ada tanggungjawab ibu bapa. Okey, cuma dia jadi dan mereka juga tahu bahawa kalau kanak-kanak tak boleh membiarkan kanak-kanak bersendirian. Okey, saya rasa yang kita boleh lihat ya, masyarakat kita memang tahu tentang ini. Okey, sebab itu kita lihat ya, kenapa ya banyak NGO ya, rumah kanak-kanak ya, kita sediakan rumah NGO ya ditubuhkan untuk menyediakan ya penjagaan dan perlindungan kepada kanak-kanak yang kehilangan tempat kebergantungan, ya. So kita lihatkan rumah kanak-kanak ya, rumah anak yatim, yatim piatu dan sebagainya. Okey, so dari segi kesedaran masyarakat, mereka tahu ya kanak-kanak ini perlu ya dijaga, tapi hak untuk dia yang lain ya, untuk berkembang, untuk penyertaan tu tidak ya, kita tak advance macam itu ya, kita masih fokus kepada penjagaan ya. So kanak-kanak ini
Okey, so kanak-kanak perkembangannya macam mana? Ya, so kepulauan emosinya macam mana? Ya, itu mungkin kita tak sampai tahap itu lagi. Ya, itu yang kita perlu tingkatkan. Okey, so dari segi ibu bapa, dari segi masyarakat. So dari segi apa lagi? Kerajaan. Ya, so kerajaan memang dia memberi tanggungjawab. Ya, sebab itu dia ada akta, dia ada garis panduan. So bagi pelindung dia faham. Okey, bagi pelindung dia faham. Okey. Cuma dari segi pelaksanaan, ya, pelaksanaan. Ya, so pelaksanaan tu dia nak pastikan semua kanak-kanak diberi perlindungan, ya. Ada hak untuk perkembangan, ya. Cuma kita dalam kita kata nak membantu kanak-kanak untuk mendapat hak itu, sebab kanak-kanak biasanya dia masih, khususnya kanak-kanak masih kecil, ya. Dia tak dapat buat keputusan sendiri. So sebab itu bila ya kita nak mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan, penjagaan, okey, ataupun hak-hak yang lain yang perlu ada pada kanak-kanak itu, kita perlu berbincang dengan ibu bapa, sebab ibu bapa masih adalah waris, ya, kepada kanak-kanak ini, ya. So kalau kita, so sebab itu dia bukan, kita tak boleh, selagi ibu bapa tak melakukan kesalahan dari segi undang-undang, ya, pihak kerajaan pun tak boleh ambil langkah yang drastik ataupun yang nak bersifat penghukum. Dia masih kena menasihati, okey, meningkatkan kesedaran ibu bapa, ya, mendedahkan ibu bapa kepada apakah hak yang perlu ada pada kanak-kanak ini. Okey, so kita boleh lihat dari segi itulah, ya, bahawa kita, sebab kalau kita lihat, ya, kita memang tak mengajar ya hak kanak-kanak, ya, di sekolah pun, kan. Ya, tapi kita menyemai, ya. So kalau kita tengok dari segi syllabus, dari segi program itu, so contohnya satu, macam mana kita nak implement, ya, untuk untuk menjamin hak, ya, kanak-kanak, contohnya, ya. Okey. So kalau sorry, betul tak? Saya terlalu panjang jawapan saya ke? Tak, teruskan sir. Okey. Ya, mungkin saya takut nanti saya jawab soalan-soalan yang lain pula. It's okay sir. Ya, contohnya. Okey, ini last one, ya. Okey, contohnya macam pendidikan, ya, hak untuk berkembang, ya. So kita kena ikut usia kanak-kanak itu, ya. So kalau dia masuk untuk katakan pusat kita katakan dia sebelum dia pergi ke tadika, kan, so dia pergi ke pusat jagaan, nursery, ya. So nursery itu dia bukanlah untuk belajar pendidikan yang macam kena menulis semua itu, ya. So dia akan banyak permainan. Okey. So untuk sekolah rendah, desainnya lain, sekolah menengah, desainnya lain. So dia kena so sebenarnya, okey, ada, ya, kita boleh lihat macam mana kita membuat program untuk mengikut kesesuaian perkembangan kanak-kanak, ya. Okey. Silakan soalan seterusnya. Okay sir, macam soalan saya, macam kat Malaysia ni kan kita dah ada hak untuk kanak-kanak, kan. Jadi tapi ada segelintir ibu bapa yang tak menyediakan perlindungan kepada kanak-kanak. So soalan saya, apakah tindakan yang wajar untuk ibu bapa yang tidak menyediakan perlindungan yang secukupnya pada kanak-kanak? Okey, perlindungan macam mana? Perlindungan maybe kadang-kadang kita tengok ada yang kanak-kanak dipaksa untuk jadi gelandangan, ada kanak-kanak dipaksa untuk bekerja, ada kanak-kanak didera. So macam benda-benda tu kan adalah patutnya ibu bapa ni perlu jadi orang yang melindungi, tapi sebaliknya tidak. Dia orang yang kena beri komitmen untuk ibu bapa dia orang sendiri. So macam mana sir? Apa tindakan yang wajar untuk ibu bapa sebegini? Okey, so satunya ialah, satunya kita kata boleh panggil pegawai JKM lah, perlindungan dan sebagainya. Tapi saya lihat dari segi ini, ya, satunya dari segi masyarakat, ya, dari segi jiran, ya. So kalau jiran, ya, kalau kita duduk dalam kampung contohnya, ya, kalau ada anak-anak keliaran tu, okey, orang kampung akan tegur lah. Kan, dia akan tegur, ya, dia bagi tahu ibu bapa kita, so ibu bapa kita akan ambil perhatian, ya. So dari segi hidup kemasyarakatan yang secara kampung tu yang amat rapat, ya, hubungan penduduk itu, dia tak menjadi isu lah. Maksudnya penduduk boleh saling, jiran-jiran boleh saling tegur-menegur, ya, macam tu, ya. Dia boleh juga, ya, kalau
mungkin mereka juga memastikan kanak-kanak, mengawasi ya supaya kanak-kanak itu tak terbiar dan sebagainya ya. Tapi kita lihat kepada realiti ya, kehidupan khususnya di bandar ya, di mana hubungan kejiranan kita dah tak begitu rapat ya. Dan kanak-kanak boleh pergi ke mana-mana tanpa disedari ya oleh ataupun dapat diperhatikan ya. So sebab tempat untuk dia beraktiviti tu banyak. So kalau berlaku isu ya, contohnya mungkin bukan gelandangan, sebab kalau gelandangan maksudnya ibu apa dia pun gelandangan ya. Kecuali kalau katakan dia yang dulu ya, yang kita kata ibu apa yang membiarkan kanak-kanak itu berleseran. Dia keluar, dia tak balik rumah. So kita so itu boleh jadi satu kesalahan lah ya, dari segi akta, dari segi undang-undang ya, iaitu ibu bapa tak menjaga ya, tak memberi tak mengawasi ya. Kalau penderaan satu lagi ya, penderaan itu lain ya. Penderaan itu ialah bentuk penganiayaan ya, satu ialah pengabaian. Kita lihat satunya ialah pengabaian. Pengabaian itu maksudnya ibu bapa tidak membuat sesuatu yang memudaratkan kanak-kanak itu, tapi kerana sikap tidak peduli itu, dia menyebabkan kanak-kanak itu, perkembangan kanak-kanak itu terjejas ya. Yang kedua itu yang saya tadi sebut tadi ialah kalau berlakunya penganiayaan, penderaan ya, ataupun paksaan. Contohnya ibu bapa paksa anaknya untuk mengemis, ataupun dia mendera anaknya, ataupun dia melacurkan anaknya. So itu adalah, semua ini adalah kesalahan di bawah akta kanak-kanak. So maksudnya kenapa dia diletakkan di bawah akta kanak-kanak? Sebab yang ini adalah sebab kanak-kanak ada hak untuk diberi perlindungan, diberi penjagaan ya. Sebab itu bila ya hak mereka itu terjejas ya, disebabkan tingkah laku ibu bapa ini, maka tidakkan perlu diambil lah oleh kerajaan untuk menandangi isu itu ya. So itulah yang dikatakan ya, dalam situasi seumpama ini ya, bila ada berlakunya pengabaian, penganiayaan ya, maka kerajaan pula yang dia kena dia mempunyai hak, mempunyai tanggungjawab ya, ataupun kewajipan ya, kita kata duty ya, untuk mengambil tindakan ya. Sama ada dia ambil tindakan untuk membawa, kita kata menyelamatkan kanak-kanak itu. Ada berapa cara lah ya, kita lihat ya. Satunya dia menyelamatkan kanak-kanak dulu. Lepas tu sebab dia akan buat siasatan ya, dia akan buat menyelamatkan kanak-kanak kalau katakan nyawa kanak-kanak itu terancam. Dan kalau dia kembali kepada ibu bapa, memang dia tak selamat. Yang kedua tu dia akan fikirkan ya, macam sebab kanak-kanak itu kita nak pisahkan kanak-kanak dengan ibu bapa, bukan nak pisahkan dia seumur hidup. Ya, so kita lihat ya, kita dah tahu ya, hak menjaga anak itu masih kita masih banyak bergantung kepada ibu bapa. Ya, kita serah kepada ibu bapa ya. Yang terbaik ya ialah ibu bapa ataupun keluarga ya. Jadi bila kita nak ambil tindakan, so kita kena lihatlah sama ada macam mana kita nak memulihkan keadaan itu. Adakah hukuman kepada ibu bapa itu boleh memulihkan keadaan? Ataupun kita nak pastikan ada hukuman plus ya, pemulihan bagi ibu bapa, supaya dia sedar tentang apakah yang kesilapan yang dia telah lakukan ya. So itulah yang saya lihat ya, tentang peranan kerajaan ya dalam memastikan ya hak perlindungan untuk kanak-kanak itu dipelihara lah. Saya tak pasti yang sebab sama ada saya menjawab sepenuhnya soalan oleh Saudari tadi ya. Kalau saya tak menjawab sir. Saya faham. Terima kasih sir. Sama. Sir, seterusnya dalam perkembangan kanak-kanak, kanak-kanak ini perlu diberikan hak kebebasan untuk bermain kan, sebab
Sebab kalau perkembangan dia. Yes. Sebab kalau parents terlalu mengongkong, jadi kanak-kanak ini tidak dapat mengembang dengan baik. Tetapi bagaimana pula untuk kes kanak-kanak ini terlalu diberikan kebebasan sehingga mereka ini mendatangkan ancaman kepada orang awam ataupun mereka ini gemar bermain di tepi jalan. Sebab saya pernah terjumpa satu video sebab sekarang kan di zaman viral kan. Jadi ada 2 orang kanak-kanak lelaki, mereka ini suka untuk pergi dekat satu restoran segera McDonald's, mereka pergi ke arah drive-thru kan, mereka pergi ke arah drive-thru. Jadi mereka ini suka melihat pekerja di dalam restoran itu bekerja. Jika Dia mereka mengintai. setakat ya betul. Dia mengintai. Jadi pekerja ni mereka tak selesa lah sebab yelah bila kita tengah buat kerja kan, sebab boleh dikatakan setiap hari mereka ini datang. Jadi maksudnya macam pelanggan-pelanggan lain yang ada jugalah yang macam nak membantu mereka dengan bagi maksudnya saja kadang-kadang tu mereka berbelanja McD apa semua. Jadi mereka bagi kat budak-budak ni, tapi kanak-kanak itu tolak, malah mereka buang. Jadi tapi masalahnya soalan saya, macam mana untuk kes ni, maksudnya untuk budak-budak yang sehingga mengganggu lah ketenteraman orang awam. Berapa umur kanak-kanak tu? Sebab saya tak pernah tengok video itu. Saya rasa anggaran dalam sekolah rendah lah sekolah rendah. Darjah 4 macam tu. Anggaran. 10 tahun macam tu lah ya. 10-11 ya. Okey. So, satunya ialah tanggungjawab ibu bapa ya. Sebenarnya yang kita lihat besar ya. Khususnya bila anak-anak pergi sekolah ya. So, jadi anak-anak pergi sekolah, adakah dia berada di sekolah? Ada ibu bapa yang tak ambil kisah. Ya, dia tak ambil kisah. Asalkan anak keluar, dia ingat anak dah pergi sekolah. Ya, so dia tak ambil kisah sangat ya, ataupun dia tak tahu ya, sebab mungkin dia sibuk ataupun ada hal yang lain ya. So anak-anak kalau dia keluar dia, jadi mungkin anak-anak habis sekolah itu dia tak balik sekolah dengan serta-merta. So dalam kes tu mungkin ya, kanak-kanak pergi sekolah tapi dia tak balik sekolah, tak balik ke rumah lepas tu ya. Saya rasa macam tu ya. Sebab kalau dia tak pergi sekolah itu, cikgu dah salah lah. Kan? So bagi kes ni saya rasa mungkin ya, kanak-kanak itu lepas sekolah itu, kalau mungkin dia balik ke rumah dia rasa bosan, tak ada apa-apa nak buat ya, mungkin tak ada orang ataupun tak ada orang nak beri fokus kepada mereka. So itulah yang menyebabkan mereka ya cuba nak tengok ya, mereka nak buang masa nak mengisi masa lapang mereka lah. So nak tengok itu mungkin dia, so itu yang saya rasa pendekatan kita bukan nak bagi burger kepada dia. Sebenarnya kita nak tanya apa yang menarik ya. Adik tengok itu apa yang menarik, nak nak rasa mencuba memasak ke apa kan. So kita itu yang lain, mereka bukan sana untuk mengemis. Itu yang saya rasa macam mungkin orang-orang takut mereka itu ingat mereka tengok itu sebab tak ada duit nak beli kot. Kan? Tapi pendekatan kita ya, kalau kita dah belajar sesuatu, kita akan tanya ya, ada apa kan. So apa yang menarik, so itu yang kita nak tengok, sebab itu keperluan ya, keperluan kanak-kanak untuk dia nak belajar, dia nak tahu. Mungkin dia nak tengok ya. So dalam kes tu saya pun tak boleh katakan sama ada ibu bapa mengabai atau tidak ya. Kecuali itu lewat malam. Dan lewat malam anak-anak tak balik masih mengintai kat kita mata tu. Itu lain cerita ya. So ibu bapa dah, maksudnya macam yang kes kes di Johor dulu kan, basikal Lazak kan, Lazak kan. Kes tu ya, di mana kanak-kanak keluar ya, lewat malam, pukul 2 malam, 3 malam tak balik rumah. So kalau kita ambil kes macam ini ya, dia lain. So kita kena lihat situasi ya. So kita tak boleh dengan serta-merta mengatakan ibu bapa mengabai ya. Sebab kecuali lah kalau katakan ya, ibu bapa memang dah tahu ya anak-anak akan pergi ke mana lah ya. Tapi elok ya ibu bapa mengetahui ya tentang keadaan anak-anak mereka, supaya mereka beri perhatian ya. Supaya anak-anak dia
dia macam tak terasa lah ya nak pergi mana-mana untuk mengisi masa depan mereka ya. So pengabaian ya, kalau kita lihat dari pengabaian ialah kalau dalam masa yang sepatutnya anak-anak ada kat rumah. Okey. Ini satu ya. Lepas tu adakah ibu bapa memberikan perhatian kepada anak ya, sama ada contohnya menyediakan makan, minum ya, untuk mereka mandi semua ya, itu semua ialah tanggungjawab ibu bapa ya untuk memastikan anak-anak haknya terpelihara lah ya. Tetapi pengabaian ni ya, biasanya kita lihat ya, ialah dia tinggalkan ada kes di mana ada kalanya ibu bapa dia tinggalkan anak dalam kereta. So ada kalanya sampai dia lupa anak dia ada kat kereta ya, sampai berlakunya terjadi tragedi ya, anak yang disebabkan lama kat kereta itu ya. Ataupun mungkin diculik ya, sebab anak tu seorang jadi diculik ya. So yang itu juga ada unsur-unsur pengabaian ya, unsur pengabaian. Sebab itu apa yang kita boleh buat ialah kita kena peringatkanlah ibu bapa ya, supaya mengetahui di mana anak kita. Dia pergi sekolah, lepas sekolah dia pergi mana, kita kena ambil tahu ya. So kalau dia dia lambat balik, kita tahu dia kat mana. Contohnya ya. So itulah yang bagi saya ibu bapa kena ambil tahulah ya, kena ambil inisiatif itu ya. Tapi kita pun tahu ya, kes-kes pengabaian ni dia banyak faktor lah ya, so kita kena lihat juga ya. Itulah saya rasa macam mana menjawab. Okay, thank you sir. Saya ada juga persoalan yang lain. Tadi sir ada mention pada awal session tadi, sir ada mention pasal 4 jenis hak kanak-kanak kan. So yang jenis yang keempat adalah hak penyertaan. Okey. Jadi kadang-kadang yang kita tahu sekarang, kadang-kadang ada segelintir ibu bapa ni dia melindungi anak tu keterlaluan sampai hingga macam menghalang kanak-kanak, macam mengganggu perkembangan kanak-kanak tu lah. Sebab kanak-kanak ni bila dia zaman dia tengah berkembang tu, dia memang perasaan ingin tahu tu tinggi. Tapi kadang-kadang macam contohlah seorang kanak-kanak tu teringin nak masuk camp ke program yang volunteer ke apa kan. Tapi mindset ibu bapa ni macam tak boleh, tak sesuai, tak layak lah apalah kan. So macam mana kita nak ubah pemikiran mindset parent yang macam ni? Sebab bagi kita hak kanak-kanak tu time tu perlu kita nak didik atau nak pupuk dia punya nilai time tu, betul tak sir? So macam mana kita nak ubah mindset parent yang macam ni? So biasanya ibu bapa dia bimbang ya tentang keselamatan ataupun pengaruh dia ingat anggap ada anak-anak ni kalau dia pergi ni dia terdedah kepada pengaruh yang tak elok ya. So bagi saya satunya macam mana kita nak memaklumkanlah kepada ibu bapa ya, nak meyakinkan mereka bahawa anak-anak pergi untuk buat apa. Dia pergi camp tu buat apa ya. Kalau dia ikuti katakan lawatan tu untuk apa ya. So ada kalanya mungkin ibu bapa yang dari segi logistik ya, dia nak sebab ini lepas kelas dia nak pergi nak hantar, mungkin ada ibu bapa yang rasa macam ya dia tak mampu ke ataupun dia malas nak hantar ya, bermacam-macam lah ya. So kita lihat ya, kalau katakan yang ini ialah so sebab itu ya di sekolah biasanya cikgu akan minta kanak-kanak untuk bawa surat perjanjian lah kan. Sebab yang ini penting ya untuk konsen ya, sebab kanak-kanak dia masih memerlukan konsen dari ibu bapa ya. So kalau ibu bapa tak nak bagi contohnya ya, dan jadi menjadi tanggungjawab cikgu lah ya untuk hubungi ibu bapa ya, tanya ada apa-apa yang mungkin menghalang anak itu untuk ambil turut serta ya. So kita kena pujuklah ibu bapa ya tentang apa-apa yang boleh kita sekolah lakukan supaya dia tak rasa was-was, dia tak rasa bimbang ya kalau anak dia pergi ya untuk camp dan sebagainya ya. So yang ini memang dia kita dari segi undang-undang sebab tak boleh paksa. Dia masih kanak-kanak di bawah umur, dia masih
mesti mendapatkan konsen, ya, seperti macam vaksinasi ini, ya. So vaksinasi kalau ibu bapa tak nak bagi, anak nak, ya, dari segi ini dia masih tak boleh, ya, dia mesti sebab dia di bawah umur, ya. So memang ada kekangan, ya, kita tak boleh katakan kerana hak kanak-kanak ada hak penyertaan, maka ibu bapa pendirian ibu bapa ataupun keputusan ibu bapa itu diketepikan, ya. So ini menjadi satu sebab itu kita memerlukan kemahiran, macam mana kita nak berkomunikasi dengan ibu bapa, ya, untuk mengenai dengan hal ibu anak dia, ya, macam mana dari segi so kita lihatlah, ya, dari segi apakah alasan dia, ya. So memang, ya, so sebab itu yang ini bagi saya bukan teruk lagi. Macam mana kita nak memujuk ibu bapa yang tak nak hantar anak ke sekolah, langsung tak nak hantar anak ke sekolah. Kalau dia hantar sekolah tapi cuma dia tak bagi, ya, banyak aktiviti sangat dia tak nak, mungkin kewangan, ya, kena bayar supaya dia tak bagi, ya, mungkin, ya. Tapi bagi saya yang lebih dan lebih mencabar itu ialah ibu bapa yang tak nak hantar anak ke sekolah langsung. Tapi tak bagi alternatif, ya. Sebab di sekarang ni kita ada homeschooling, ya, kita ada berbagai cara, kan. Tapi yang ini ialah dia tak nak bagi, lepas tu dia pun tak nak hantar anak untuk belajar di mana-mana. So itu yang bagi saya, yang ini yang lebih mungkin lebih mencabar, tapi nasibat dia bukan bukanlah ramai, ya. Tapi itulah bagi saya, kita walaupun kanak-kanak ada hak, ya, hak itu kita cuba, ya, untuk bantu kanak-kanak itu untuk dapat penyertaan, ya, dalam banyak aktiviti. Tapi kalau di sekolah okeylah, ya, tapi kalau di luar sekolah itu mungkin, ya, ibu bapa kena, sebab itu ibu bapa kena bagi konsen. Itu kita tak boleh elak, ya. Ataupun daripada warisnya. Kalau ibu bapa tak ada, warisnya kena sign, ya. Okey, saya terima kasih. Saya faham. Ya, Okey, sir. Saya tak sure ni tentang hak kanak-kanak ataupun tak, tapi saya tertanya-tanya. Okey. Dalam kepada kanak-kanak, kita patut diberikan pendidikan yang hak pendidikan. Okey, jadi patut tak ibu bapa memberikan maksudnya pendidikan dari segi seksual? Maksudnya ialah sebab sebab kita pun tahu kanak-kanak boleh juga terjadi gangguan seksual kepada kanak-kanak. Jadi kadang-kadang kanak-kanak ni tak tahu pun sama ada mereka ni dapat gangguan seksual tu. Jadi bila dah mereka masuk ke alam remaja, masuk ke alam dewasa, baru mereka fahami mereka itu telah mengalami gangguan seksual. Jadi waktu kanak-kanak ini, adakah patut ibu bapa ni memberikan pendidikan dari segi seksual, dan bagaimana cara untuk bagi kanak-kanak ini fahami apa itu gangguan seksual? Okey, ini soalan yang baik, ya. Sebab mungkin ada ibu bapa yang rasa janggal, rasa segan nak bincang perkara ini dengan anak-anak mereka, ya. Bukan dari segi pendidikan seksual, tapi tentang tumbuh besaran, perkembangan biologi, ya, kanak-kanak, dan juga tentang keselamatan diri kanak-kanak itu, ya. Sebab dia bergantung kepada ibu bapa, ya. Ibu bapa dia tentang dari segi keselesaan mereka, ya, untuk bincang perkara ini dengan anak-anak, ya. Tapi dari segi menurut kajiannya dan menurut pemerhatian saya, tak ramai ibu bapa yang nak bincang perkara ini dengan anak. Ya, kanak-kanak itu biasanya bila dah sampai remaja, dia carilah dia cari bahan kebacaan untuk cuba memahami. Dia jadi segan. Dia segan, ya, ibu bapa segan, dia rasa janggal, okey. Dia tahu dia anak dia, tapi dia tak tahu macam mana nak komunikasi pasal isu ini dengan anak dia, ya. So dari segi mungkin dari segi budaya kita, ya, dari segi sebab kita tak tahu apa cara yang lebih selesa atau sesuai, ya, bincang dengan anak-anak. Tapi itu penting. Tapi perkara ini penting sebab khususnya tentang keselamatan diri. Okey?
keselamatan diri ya. So kita mungkin bukan lihat dari segi, kita bukan bincang dari segi nafsu seks ke apa, bukan ya, kita lihat dari segi keselamatan diri ya, keselamatan. Okey, so kanak-kanak itu, sebab itu kita ajar anak-anak kita ya dari kecil ya, khususnya untuk anak-anak perempuan ya, dari segi kita tak boleh biarkan orang lain ya untuk sentuh ya, tak boleh pegang kat mana, tak boleh sentuh kat mana ya. So kita akan mendidik mereka tentang itu ya, supaya kalau berlaku macam itu, apa yang mereka kena buat ya. Sebab saya pernah ada kawan yang cerita, ini pengalaman dia lah ya, seorang wanita. Dia kata masa kecil-kecil ialah kalau pakcik-makcik datang ya, bapak saudara datang ya, so dia peluk cium tu kecil kan. Okey, so ibu bapa pun tak kisah sangat ya. Kan? Kan? So sebab ibu bapa pun peluk kita, cium kita kan. So kalau dia punya bapak saudara ke kawan-kawan datang, dia peluk, cium pun tak apa ya. Okey, so tapi ibu bapa tak sedar, ibu bapa dia tak sedar bahawa bila dia dah besar ya, dan dia sampai 8 tahun, 9 tahun, dia dah tahu malu ya kalau dia tak nak. Okey, kalau ibu bapa peluk dia, cium dia, okey. Tapi bapak saudara datang nak peluk dia lagi, dia dah rasa masa tak selesa. Okey, kan? Sebab ini bukan ibu bapa. Okey, walaupun itu bapak saudara contohnya. Okey, so dia tak boleh layan kanak-kanak itu seperti kanak-kanak 3 tahun, 4 tahun tu. Main duduk kat kita dah duduk ya di atas peha kan. So bayangkan ni nak gadis ya yang 8 tahun, 9 tahun, okey, untuk duduk atas peha dia. Tak. Okey. Dah tak sesuai lah. Okey. Tetapi ibu bapa tak sedar. Ibu bapa dia tak sedar. Okey. Sebab itulah yang menyebabkan ya, kawan saya itu dia ada bayang lah tentang insiden. So dia lari. Dia lari pada bapa saudara itu. Bila dia tengok bapa saudara, dia lari. Dia tak boleh menerima ya. Jadi perkara-perkara ini ya. Okey. Macam mana kita nak berbincang dengan anak, dan kita boleh tegur ya kalau katakan ya dah sampai satu usia, satu peringkat tu kita kena pastikan ya, supaya even ya, mungkin adik-beradik kita janganlah buat macam tu kepada anak kita. Ya, walaupun ya ini anak saudara kan, tapi tak boleh ya, sebab ini dah tersesuai dengan usia dia. So sebab itu dari segi ini kena faham ya, So bagi saya suami isteri kena bincang ya, sama ada mungkin si ibu yang kena tanya ya, bercakap dengan anak dia, ataupun ya, mungkin ayah ke ya. So kena ambil kena ambil tahu lah ya, sebab tentang bukan seks lah, tapi bagi saya tentang sexuality. Okey, tentang perkembangan jantina ya, perubahan biologi ya, terhadap perasaan kita ya. So yang ini memang bukan semua orang ya tahu ya, walaupun kita pun pernah belajar biologi ya di sekolah ya, tapi dia bukan tu hubungan seks pendidikan seksual itu bukan tentang organ saja ya, dia bukan biologi, tapi dia tentang perasaan, emosi, tentang apa yang selesa, apa yang tak selesa. Okey, begitu juga dengan katakan ya, perempuan ya, ada gadis ya, bila berlaku datangnya haid kan pada kali pertama kan, so dia kena faham ya macam mana ya, so ibu kena ambil tahu ya, so kena pastikan dia tahu macam mana nak teruskan, bukan satu perkara yang memalukan ya. So daripada apa yang anda lalui contohnya ya, so kalau ibu bapa ataupun kakak ya yang ada pengalaman tu, dia boleh mengajar kita akan rasa selesa. Kita tak rasa terkejut, kekok kenapa macam ni kan. So perkara-perkara macam ini bagi saya dia lebih sesuai ya, dia boleh kalau ada keluarga ya, boleh bincang ya secara dengan cara yang betul ya. Itu bagi saya, pandangan saya lah ya. Sebab kalau ibu bapa tak ajar pun, kanak-kanak akan cari bahan. Dia akan cari kanak-kanak, sebab itu
itu rasa kita rasa curiga itu ada, ya, dan kita tahu macam mana cari bahan-bahan itu. Okey, cuma yang kita takut tu ialah ada yang dia cari daripada kawan yang tak betul. Betul sebab sebab saya ada kawan saya seorang cikgu. Jadi dia cerita kat saya ada anak murid dia perempuan. Dia tertanya-tanya, saya tak pasti macam mana dia boleh tahu tentang seks, tapi anak murid dia 8 tahun. Jadi bila sekarang kan tengah ODL online, jadi mak bapak dia bagi telefon sebiji dekat dia untuk online kelas. Tapi sebaliknya dia rasa ingin tahu tu, dia di sebalik online tu dia telah search berkaitan seks dekat Google. Jadi bila ada something yang dia tak tahu tu, dia tanya dekat, sebab dia rapat dengan cikgu dengan kawan saya ni, jadi dia tanya apakah maksudnya perbuatan seks tu macam tu. Jadi kawan saya ni macam mana tahu kan, macam dia kata saya tak ingat macam dia tahu tu, antara dia tahu daripada dia macam ternampak kot dekat phone ayah dia tu macam mana tak. Lepas tu dia nak tahu tu, jadi dia search sendiri. Jadi benda tu bahaya lah, sangat bahaya kalau kanak-kanak tu search sendiri, jadi mungkin dia boleh terjebak. Dia kalau dia search sendiri, okey, dan kalau dia dapat maklumat yang betul, tak apa. Faham tak? Okey. Dan kalau dia ada kawan-kawan yang mungkin semua pencari kan, tapi mereka masing-masing tahu okey, benda ini tak betul, ya. Dia boleh belajar, ya, dia boleh dapat faham betul. Tak mengapalah, ya. Takut yang kita tengok itu ialah kalau dia bagi dia menjadi satu rangsangan, tapi dia tak ada cara untuk untuk membetulkan ataupun bagi dia perspektif yang betul. So itulah itu yang kata, ya, bahan yang dia cari itu apa. Okey, apa daripada saluran mana, ya. Sebab kalau tak ada internet dulu, okey, semua, ya, boleh saya tahu lah, ya, saya pun pernah jadi remaja dulu, ya. So kawan-kawan tu mereka akan cari buku. Okey, masa zaman saya membesar tu ada video, ya, ada perakan video semua itu. So mereka akan cari video, ya, ataupun cari buku, ya, tak ada internet, ya. So dengan ada internet, dengan handphone lagi senang. Okey, lagi senang untuk mencari. So maksudnya, okey, kalau kita tak mengajar pun, anak-anak dia akan sampai setahap tu dia punya suspicion tu tinggi. Okey, so dia akan cuba mencari lah. Okey, dan bila tahu, ya, dalam internet itu bila mencari, dia boleh dari satu website pergi ke satu website lagi. Okey, dia boleh cari banyak. So dia berlainan daripada dulu, ya. So yang menjadi bagi saya lah, ya, dari segi pengalaman diri saya, ya. Ibu bapa saya memang tak pernah bincang perkara ini dengan saya. Okey, tetapi mereka ada beli majalah. Okey, majalah yang sihat lah, ya, tentang manusia, ya, tentang so dia ada cerita, mereka ada penulisannya tentang bila remaja apakah perubahannya dari segi dia punya identiti seksual dia, ada. So saya belajar dari itu, daripada saluran buku ataupun majalah yang betul. Ya, bukan majalah yang lucah, bukan. Okey, ini majalah tentang kesihatan. So ibu bapa saya dia beli. dia tak cerita kat saya, tapi dia beli dan saya baca. Okey, so saya ada saluran untuk memahami, ya, tentang isu itu. So peranan ibu bapa penting lah. Macam mana kita nak pastikan anak-anak kita dapat terdedah kepada maklumat, ya, yang betul. Okey, sir. Saya nak tahu dalam pengalaman sir dalam bidang kerja sosial dengan volunteerism kan, pernah tak sir handle kes yang melibatkan kanak-kanak? Okey, kalau volunteerism biasanya tidak, kan. Sebab volunteerism dia biasanya dia fokus kepada isu-isu yang lebih tak terancam lah, ya. Dia lebih kepada bantuan memberikan pandangan, ya, dan sebagainya, ya.
Tapi volunteerism untuk kanak-kanak ya biasanya berbentuk pendidikan, pembelajaran. Ya, so kita turun ya untuk jadi memberikan tuition ya, memberikan play ya, buat play game dengan kanak-kanak ya. Kita nak merangsangkan minat dia ya, meningkatkan motivasi dia untuk belajar. Okey, biasanya macam tu ya. Volunteerism, kalau kita dari segi volunteer ya untuk buat aktiviti dengan kanak-kanak, biasanya kita fokus kepada area itu ya. Kecuali ya kalau katakan kita sebagai profesional dan kita kita dapati ya ada grup-grup tertentu yang mungkin kita dedah ke bahaya, ada risiko ya, sebab kanak-kanak itu mungkin dia dah besar tapi dia suka dia suka lepak kat luar, mungkin dia bergaul dengan kawan-kawan yang berlain yang bagi kita berisiko lah ya. So mungkin akan terjebak dengan dadah, mungkin terjebak dengan hubungan seksual di di bawah umur semua itu ya. So kalau macam itu pendekatan kita kalau sebagai volunteerism pun tak boleh macam kerajaan. Okey, sebab kerajaan dia menggunakan akta kanak-kanak, dia boleh ambil intervensi yang lebih mendalam. Bagi volunteer, kalau kita volunteer, biasanya kita lihat pada perkembangan kanak-kanak. Kalau katakan kita dapati kanak-kanak itu berisiko, mungkin kita akan sembang dengan dia. Lepas tu kita tengok, okey, mungkin apa caranya untuk membawa dia untuk kepada aktiviti yang lebih sihat. Okey, kalau sekarang ni macam tadi kan, dua kanak-kanak itu pergi mengintai ya, di McDonald's ya. Boleh tak kita menarik dia untuk perhatian dia untuk kita ada di kawasan perumahan tu, memang ya, kawasan perumahan tu ada pusat aktiviti. Okey, so lepas sekolah tu mainlah ke pusat aktiviti untuk buat permainan ya, untuk beraktiviti. Tu dia bila dia rasa seronok tu dia tak pergi mengintai lah. Ya. So biasanya dari segi volunteerism tu dia sebab kanak-kanak macam ni ya, kanak-kanak biasanya dia tak boleh ya diletak untuk dibawa jagaan siapa-siapa kesukaan ya. So kalau dia berkait dengan isu yang berkait dengan benderaan seksual ya, penteraan, pengayanan itu, so biasanya volunteer dia tak boleh. Okey, dia tak boleh. Okey, dia tak boleh dibenarkan ya. Dia boleh buat program contohnya untuk tuition ya, untuk dia sebagai teman, okey, untuk datang untuk melawat, bagi sokongan emosi itu saja. Okey, dia tak boleh buat lebih daripada itu. Kecuali dia seorang profesional yang telah dikenal pasti boleh menjadi ya katakan ya kita katakan saya buat terapi kepada kanak-kanak. Kalau tidak, biasanya kita tak ya, untuk kanak-kanak yang mengalami trauma contohnya, okey, volunteer biasanya dia buat program yang lebih berbentuk riadah, yang berbentuk rekreasi ya, untuk membantu kanak-kanak itu kurangkan stres. Okey, tapi dari segi merawat ya trauma itu, okey, itu bukan ya, biasanya kita tak bagi kepada volunteer. Okey, dia ada kelainan ya. Okey, sir. Ni kiranya macam soalan terakhir lah kot daripada saya kan. Cepat Soalan terakhir, tadi sir ada mention pasal kanak-kanak yang terancam kan. Jadi kanak-kanak ni perlu diberi pelindung. So macam mana kalau masyarakat ataupun mana-mana individu yang tahu ada berlakunya isu kanak-kanak yang tidak diberi hak kanak-kanak terhadap kanak-kanak tersebut. Jadi macam mana tindakan masyarakat tu ataupun dan juga bagaimana prosedur kita nak melindungi atau nak selamatkan kanak-kanak tu dan berikan hak kanak-kanak yang sepenuhnya. Lepas tu di mana kanak-kanak tu akan diletakkan. Itu je. Okey. So kalau ikut akta kita, akta kanak-kanak 2001 ya. Lepas tu dengan pindaan 2016 ya. So kalau masyarakat kita sebagai anggota masyarakat ya, kita jumpa kanak-kanak ya yang terbiar, kanak-kanak yang dianiaya ya dan sebagainya, disakilah ya, dianiaya dan sebagainya. Okey.
Satunya kita boleh ambil tindakan buat laporan polis lah. Okay, kalau kita tak tahu apa macam mana tata caranya, buat laporan polis. Okay. So polis kalau dia tengok kes kanak-kanak, dia akan hubungi JKM. Dia akan hubungi pelindung. Sebab itu dalam akta dah ada. Okay. So orang awam dia tak perlu risau ya, dia pergi ke JKM ke nak pergi polis dulu ya. Okay. Dia boleh pergi ke JKM ataupun pergi ke polis ya. So sebagai orang awam kita boleh pergi dua-dua tempat ini. Sebab dalam akta kedua-duanya adalah pegawai yang diberi kuasa ya. So kita boleh buat laporan polis ya, lapor kepada polis. Okey, bagi maklumat. So polis lah akan mulakan siasatan, dia akan panggil JKM ya, dia akan panggil pelindung. Ataupun kita pergi pelindung, so pelindung dia akan tengok kes tu serius atau tidak, dia akan hubungi polis kalau dia perlu ditemani. Okey. So ini dari segi prosedur dia ya. So bagi kita ya sebagai individu ya, orang awam, kita tak ada hak untuk masuk rumah untuk menyelamatkan kanak-kanak itu. Okey, kita boleh hubungi polis dulu, tanya polis ya. Okey. Kalau katakan kanak-kanak itu dalam keadaan terancam sekarang ini. So nak panggil polis pun tak sempat lah. Okey. So kalau macam tu, okay, you boleh selamatkan kanak-kanak, okey. Okey, lepas tu you kena call polis. Ya, untuk buat laporan polis bahawa kenapa kanak-kanak akan bawa kanak-kanak itu masuk ke rumah kamu, tak bagi kepada ibu bapa dia. Okey, biar polis yang datang buat siasatan, dia pelindung datang. Okey, so apa yang kita buat ialah nak menyelamatkan kanak-kanak itu, menjamin keselamatan kanak-kanak pada ketika itu. Tapi kita tak ada hak kita tak ada hak nak simpan kanak-kanak itu. Okey, so itu sebab itu kita kena buat laporan polis ataupun call pelindung. Ya. So dalam akta perintahan 2016 kita juga boleh menghubungi penolong pelindung. Okey, dia ada penolong pelindung ya. So kalau kita kenal lah ya. Tapi biasanya kalau ada apa-apa kita akan hubungi polis lah. Ya, hubungi polis ya, ataupun JKM ya. Dalam keadaan terdesak ya. So dalam keadaan terdesak biasanya so kita tanggungjawab kita lah. Ya, sebagai apa tu, orang awam. Okey, kita lihat diri kita sebagai orang awam dulu ya. Bukan kita sebagai pekerja sosial ya. Kita lihat sebagai orang awam. Okey, kalau kita sebagai apa tu, mungkin kita sebagai pekerja sosial tapi bukan di JKM ya, di agensi lain ya yang tak pekat dengan kanak-kanak ya, sama juga ya. Peranan kita masih orang awam tapi kita ada pengetahuan, so kita lebih cepat, kita hubungi pelindung. Okey, kita dah tengok ya, so kita boleh ambil apa tu, cara yang lebih baik ya. So ada kalanya ada kes di mana mungkin mereka panggil pelindung terus datang ya, ataupun mungkin dia akan NGO akan bergerak dulu. Okey, tapi dalam undang-undang dia mesti maklum kepada pelindung. Kalau tidak susah pula, nanti ibu bapa kanak-kanak itu mendakwa kita mencuri anak dia. Okey, so kita kena tahu ya, dari segi tanggungjawab hak kita sebagai orang awam, kita tak ada hak untuk ambil anak orang lain. Ya, so kalau kita nak memberi perlindungan kepada kanak-kanak itu, mestilah ya, kerana terdesak ya dalam keadaan itu, dan kita hubungi polis dan JKM. Okey, sementara tunggu mereka datang tu kita boleh. Okey, kita boleh ya. So itu yang paling maksimum yang kita boleh buat. Ya, kita tak boleh larikan anak tanpa pengetahuan ibu bapa itu. Ya, okey, so sebab itu sebab hanya pihak polis dan juga pihak pelindung yang punya hak untuk menyelamatkan kanak-kanak itu, untuk membawa anak itu, okey, pisahkan anak itu daripada keluarga mereka. Boleh ya, boleh jelas kan? Jelas, tapi banyak kes mungkin ibu khususnya dalam penderaan kanak-kanak, ada kalanya kita tak perasan bahawa anak itu didera. Sebab kita ingat anak itu menangis ya, mungkin dia dah buat silap ya, dia kena pukul kan, dia kena jadi disiplin. Okey, tapi kita tak tengok ya, kita tengok sama tu ada penderaan atau tidak ya. So kalau katakan ya, kita nampak ada tanda-tanda ya, kita mengesyaki ada tanda penderaan tu, so kita
eloknya kita terus menghubungi JKM lah. Ya, so biar JKM berlindung yang datang untuk menyiasat. Ya, itu yang bagi saya apa yang kita boleh lakukan lah, sebagai orang awam. Ya. Terima kasih, Sir. Baik, saya rasa. Okey, sama-sama. Saya rasa soalan Nurul adalah soalan terakhir daripada kumpulan kami. Okey. Jadi, setakat itu sahaja webinar kita hari ini tentang topik yang saya rasa sangat-sangat perlu dibincangkan. Dan saya percaya semua soalan kami telah pun sejawab. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan untuk bersama-sama dengan kami lah sampai akhir dan menjayakan webinar pada hari ini. Jadi saya mewakili ahli kumpulan yang lain memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung. Pertama yang mula tadi kesilapan masalah teknikal sikit. Jadi saya harap kita dapat berjumpa dengan Sir lagi. Mungkin webinar akan datang ke kan? Itu sahaja. Terima kasih Sir. Sama-sama. Syabaslah ya, selesai ya. Terima kasih, Sir. Thank you, Sir. Lepas tu kena buat laporan. Thank you terpaksa sebab dah malam. Lepas tu kena buat laporan lagi. Ataupun tak perlu, cuma rakaman aja. Cuma rekaman je. Kena buat report tak? Tak kena buat record je. Record rakaman. Record je, okey.